Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di podcast Funnel Evo. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okey tak? Sihat tak kat sana? Beraya ke apa? Beraya? Raya sebulan. Raya sebulan. Raya sebulan. Baik, jadi sekarang you guys sedang menonton Funnel Evo Podcast, di mana kita akan cuba Kita akan cuba sedaya upaya untuk konsisten kali ni. Kena konsisten insya-Allah. Di mana tiap-tiap minggu, seminggu sekali kita akan upload episod baru podcast Funnel Evo Podcast. Mana-mana tu Pastikan anda subscribe juga. Mana nanti ada ni? Ada kat YouTube, kat YouTube channel dia. Spotify ada kan, apa semua banyak tempat. Apple Podcast. Senang cerita banyak-banyak tempat lah. Apa-apa pun saya Zack American bersama dengan dan saya Fadil Rasul. Yes. Kita ada tetamu Sifu yang dia sebenarnya bukan tetamu Dil. Dia bukan tetamu. Saya host. Dia kalau macam Q Gonjin dengan Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker semua, dia ada Yoda. Masih Yoda. Tapi Yoda warna merah, bukan hijau. Tuan Fadi Ghazali, dia akan sentiasa ada di setiap episod bersama-sama dengan kita. So saya Zack American, Fadil Rasul dan Tuan Fadi Ghazali akan bersama dengan you guys, dan di mana kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi apa-apa konten yang ilmiah dan apa-apa sahaja perkara yang macam Tuan Fadi selalu kata, selagi mana kita boleh memberi manfaat kepada orang, kita jangan berhenti. Dan kepada anda di luar sana, sekiranya anda ada topik-topik yang menarik, kita juga kongsi kepada kami. Betul. Atau kita boleh angkat topik. Betul. Sebab itulah kami baca komen-komen anda. Tuan Fadi, kita rasa macam Tuan Fadi senang buat duit lah. Senyap pada tadi kan. Sebab tu saya duduk tengah-tengah. Lepas hati kita. Nasib baik dia tak kata, memanglah dah aku yang bayar korang. Tak, bila tiba masanya saya yang banyak bercakap, korang dengar pula. Gitu. Okey, Tuan Fadi, mungkin penonton-penonton kita baru familiar dengan Funnel Evo kan. Mungkin mereka ni yang sedang menonton, mereka ni adalah peminat podcast. Mereka suka dengar podcast. Yang sedang menonton lah. Jadi sebenarnya mereka mungkin tertanya-tanya, apakah Funnel Evo? Funnel Evo. Apa itu Funnel Evo? Funnel Evo adalah satu solution provider untuk bantu usahawan-usahawan menaikkan jualan mereka. Untuk terutama SME. So kita kena faham SME ni ada banyak problem dia. Dari sudut marketing, dari sudut banyak macam-macam lah. So kita specialize on digital marketing. That's why kita buat training digital marketing, kita buat software untuk bantu usahawan-usahawan untuk naikkan jualan mereka, terutama dalam digital. Apa-apa saja yang berkenaan dengan digital, Funnel Evo ada solusinya. Yes, mantap. InsyaAllah. Saya Funnel Evo terus. Dia berbeza tau Dil. Berbeza. Memang kena dengan topik kita hari ni, dengan episod kali ni. Memang kena. Di mana, yelah, bila sebut sekarang ni era digital kan. Era digital ni memang dulu, zaman-zaman dulu atau nenek kita tak ada. Mereka zaman-zaman mereka lagi struggle. Piring hitam. Tapi sound dia lain tau. Pernah dengar? Tuan Fadi pernah dengar tak lagu kat piring hitam? Lain macam. Kalau ada masa try. Memang lain. Kan? Yes. So sebab tu minggu ini untuk episod kali ini yang anda sedang dengar, kita akan berdiskusi tentang dulu dan sekarang. Jadi kita nak tanya Tuan Fadi, kalau sebut dulu dan sekarang, apa yang terlintas di akal fikiran seorang Fadi Ghazali? Dulu dan sekarang. Terlintas nombor satu adalah beza. Sebab apa tau? Sebab semalam ada keluar dipanggil history dekat Facebook saya. 10 tahun yang lepas, semalam adalah saat kali pertama saya naik flight pergi ke umrah. 10 tahun lepas. Saya ingat lagi masa gambar tu, bila saya tengok balik, gambar tu diambil oleh kawan saya. Saya pergi umrah, orang lain bila nak pergi umrah mesti pakai jubah. Mesti pakai kopiah, kan? Biasa pakai selipar. Saya pergi umrah masa tu, dalam gambar tu saya tergelak tengok gambar tu. Saya pakai coat. Saya pakai kasut. Saya pakai seluar jeans. Sebab itulah first time saya pergi umrah dan pergi luar negara bawa pasport. Saya tak pernah lagi masa tu. Dan bagi saya pergi umrah ni adalah travel kan, naik flight kan. Mestilah handsome kan. Betul. Apa hal naik flight pakai jubah? Jadi saya pakai handsome masa tu. Dan the best part is bila saya tengok gambar tu, walaupun pakai handsome, dalam wallet kosong, dalam bank kosong. Tuan Fadi. Pada ketika itu saya pergi umrah tu, nak ceritanya tawakal tu Allah, sebab guru saya pesan, dia kata apa tau? Nak belajar ilmu datang dekat. Nak belajar iman pergi jauh. Pergi jauh-jauh.
So maksudnya kita pergi tu tawakal tu ala Allah, nak belajar iman kan. Jadi dalam wallet kosong, dalam bank kosong. Tuan Fadi, tapi apa yang dimaksudkan oleh guru Tuan Fadi tu bila dia kata nak belajar datang dekat, nak ilmu datang dekat. Nak ilmu datang dekat, nak belajar iman. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita nak belajar ilmu apa-apa, pergi jumpa dengan guru. Bukan guru cari kita. Kita kena jumpa dengan guru dekat. Betul. Pergi dekat dengan ilmu tu. Tapi kalau kita nak belajar iman ni keyword dia belief, percaya. Right? Iman ni adalah satu benda yang mahal. Jadi nak percaya, nak belajar iman ni, nak beriman dengan Allah SWT adalah apabila kita pergi jauh-jauh. Terutama kalau pergi seorang-seorang. Kita travel seorang-seorang kan. Kita tak ada nobody. Jadi kita ada seorang-seorang kita dan everything mesti minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak pergi ni ya Allah. Bantu aku ya Allah. Jadi everything serah pada Allah. Betul lah Tuan Fadi, saya sangat setuju lah. Sebab apa tahu, kalau kita nak belajar, kita nak cari ilmu, kita kena pergi kat guru kita. Kalau kita nak uji keimanan kita kena sorang-sorang. Waktu tu lah nak pergi rumah urut kan? Waktu tu lo nak buat benda mengarut kan? Betul Tuan Fadi, waktu tu keimanan kita teruji lah. Itu yang saya suka bila bersama dengan Tuan Fadi. Berapa minit kita duduk ni? On. Kalau kita dah rasa manfaat, anda yang sedang mendengar atau sedang menonton ni, dapat tak sesuatu kan? Dapat tak value-nya? Sebab saya terus terang, personally saya kenal Tuan Fadi pun bulan depan. Saya kira Tuan Fadi bulan depan Setahun. Anniversary. Kena buat something kan? Anniversary Zack dengan tuan gurunya. Wah. Okay, Tuan Fadi, bila itu, yelah, bezanya dulu dengan sekarang ni kan. Tapi salah satunya, contoh bila kita melihat dari sudut lifestyle. Okay. Kan dulu ramai orang keluar, contohnya macam Zack sendiri kan, macam saya sendiri, dan saya yakin penonton-penonton dan pendengar pun sama, di mana kita dulu waktu kecil pukul 5 Zack mesti macam tak payah fikir apa, dah tahu dah kat tempat tu. Betul, dah tahu pot. Mak nak main luar boleh, ayah nak main luar boleh. Itu okey, boleh. Make sure sebelum maghrib balik rumah kan. Tapi sekarang berbeza. Anak-anak sekarang, budak-budak sekarang, kita pula kau keluar boleh, kau pergi berlari boleh kan. Berbeza Tuan Fadi. Jadi kalau itu saya, macam apa Fadil, macam kau macam ni? Macam saya pun terkejut. Okey, baru ni anak buah saya dalam 6-7 tahun. Okey, dia datang rumah. Dia buat video call. Awak makan apa? Masya Allah, macam dia buat video call dengan siapa? Kawan dia. Awak makan apa? Tengok. Macam itu cara diorang berinteraksi. Oh ya? Serius. Dia video call. PKP kot. Yelah, tapi beza kita dulu. Saya nak tanya satu soalan. Dia video call guna phone dia sendiri ke phone mak ayah dia? Dia ada phone dia sendiri. That's it, budak sekarang. Umur 5-6 tahun. Saya bagi tahu ni anak saya hari tu tiba-tiba ada call nombor telefon saya tak kenal tau. And then dia call banyak kali. Saya pun kata okey lah, saya angkat lah kan. Sebab banyak kali. Sebab biasa nombor tak kenal saya tak angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh berkenalan tak? Dia kata. Ni lain macam. Tak suara budak tu? Suara perempuan. Oh, Lepas tu saya kata jap. Daripada mana Saya nak test je. Saya kata aku cam suara ni. Saya kata kan. Okay. Rupanya bini saya. Sebab apa? Dia nak test. Dia nak test. Dia call ke dia message WhatsApp dulu macam tu lah. Saya kata ni bini aku ni macam tu lah. Rupanya dia beli nombor telefon untuk anak. Saya kata kenapa sampai anak situ umur sekarang 9 tahun. Anak yang sulung. Alhamdulillah. Nama apa nama tu? Nama Muhammad Akif. Assalamualaikum. Jadi saya kata kenapa kena beli saya dapat nombor telefon tau. Pertama bila saya dapat PMR. Itu pun mak bagi hadiah lah PMR masa tu kan. Ini 9 tahun dah dapat tau. Belum dapat any achievement, dah dapat. Dia kata apa? Sebab cikgu dia duk message wife saya nak kerja rumah, nak PDPR kan. Ya, betul. Jadi budak ada telefon sendiri, nombor sendiri. Masya Allah. Dan anak dua lah, yang Alhamdulillah 9 tahun dengan seorang lagi umur 6 tahun. Dua-dua ada telefon sendiri. 6 tahun ada telefon? 6 tahun ada telefon. Buat apa Tuan Fadi? Tak boleh, kalau tak dia ambil telefon kita nak main game. La ilaha illallah. Dan dia ambil tu telefon saya. Telefon saya lah. Jadi last kali bila kita, telefon tu dah lama lah kan. Jadi kita nak beli telefon baru, boleh lah ambil kat dia. Sampai level pergi kedai nak tukar screen protector, dia ingat telefon kita. Ni telefon siapa ni? Telefon anak. Dia kata, telefon ni bagi anak. Saya kata, dah dia terbiasa telefon tu. Budak sekarang, telefon lag pun dia marah. Lag kan? Lag internet, lag sangkut jaring, connecting jaring. Mat lah. Bersyukur di internet Del. Saya tu kan Tuan Fadi ada internet pun saya rasa waktu tu
dah besar lah, dah betul-betul dah besar, betul-betul ada kat rumah kan. Dulu siapa ada internet tu kira paling kaya lah. Betul. Siapa yang ada internet tu, ada satu kisah Tuan Fadi nak share. Dulu sekarang kan share dulu sekarang kan. Zaman-zaman dulu MySpace ingat? Pendengar MySpace. Kau ada tak MySpace? Saya ingat ada kawan saya dia suka pink. So dia buat semua MySpace dia pink. Background dia tu. Dia boleh tukar. So bila dulu siapa yang contoh orang tanya kan, kita nampak kita online tau. Ui, saya online kat mana? Selalu online. I online kat rumah. Padahal dia tak tahu aku dah bayar RM12 dekat CC open. Bang PC 12 open, speaker kuat. Allah macam-macam lah. Kalau kita sembang tentang lifestyle dulu dengan sekarang memang banyak perbezaan lah. Jadi macam Tuan Fadi kan, Tuan Fadi melihat banyak positif ke atau lebih banyak negatif dengan perubahan? Okay, soalan bagus ni. Ni pandangan saya lah. Positif ke negatif tu adalah bergantung kepada dia macam ni. Dia metafora dia begini. Pisau boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Kalau positifnya buat potong ayam, potong daging, potong sayur nak bagi anak makan. Potong sayur, potong daging nak berniaga. Positif itu positif. Kalau negatif pergi bunuh orang. Pancitkan kereta orang, marah kan, pergi calar kereta orang. Itu negatif. So yang berlaku sekarang ni ada positif ada negatif. Bergantung kepada kita. Itu jawapan selamat lah. Okay, disebabkan Tuan Fadi play safe kan, kita tanya dia soalan yang dia tak boleh play safe kan. Kita bagi doktor buka telinga sikit. Tuan Fadi, bila dulu dan sekarang kita tak nak sebut nama penuh. Tapi Tuan Fadi, bila sebut dulu dengan sekarang ni, satu benda lah yang saya macam alhamdulillah, syukur nikmat yang saya sudah berkahwin. Terus terang Fadil, awak tolong bagi tu penonton awak dah kahwin. Jangan nak acah-acah single tolong kita kat sini saya semua. Saya pun syukur saya alhamdulillah kahwin satu sekarang. Sebab apa Tuan Fadi? Sebab apa? Bila saya melihat sekarang, saya rasa, saya mengaku dan pendengar-pendengar pun saya rasa you guys pun lebih kurang macam saya. Saya rasa perkahwinan menyelamatkan saya tau. Sebab sekarang peluang banyak kan. Sekarang Instagram, contoh Instagram kan, kita tengok awak ni cun lawa. Ya Allah, muslimah kan, awak hijabista ke apa kan. Kita boleh slide into the DM. Tapi zaman bercinta dulu susah. Kita dulu mana ada WhatsApp lah, mesej, phone tak ada. Kan harapkan kau balas surat aku balas surat kau kat sekolah, menulis real. Malam-malam tak boleh contact kan. Macam mana aku harap ni aku dapat surat bawah meja sekolah ni dibalas kan. Bangun pagi tengok kat kelas tak ada. Cinta monyet, orang kata cinta monyet kan. Macam Dil, kau pernah ada pengalaman gitu tak? Ada. Zaman dulu, zaman surat lah. Zaman sekolah kan, kita zaman sekolah. Yang ni yang mana satu ni? Kena ingat, takut yang sekarang tengok. Fika, tarik telinga Fika. Cerita yang dia tahu je. Editor tolong edit. Dia cerita lah. Buka surat keluar bedak ke? Buka surat. Zaman-zaman dulu dia punya painting memang ke arah yang bedak lah. Apa bedak? Perfume pun mak beli. Perfume pun duit mak. Bosa pun bapak taja. Ada effort juga. So benda-benda tu kita lalui. Ya. Adakah Tuan Fadi lebih melalui? Kita tak tahu. Dia tolak kat Tuan Fadi. Cerita dia apa kita tak tahu kan. Itulah dia. Tapi yelah, sebab Tuan Fadi tadi cerita Tuan Fadi dapat phone pun tingkatan 3 habis PMR. Habis PMR tingkatan 3 tingkatan 4 lah. Tuan Fadi PMR tu apa? Macam tiba-tiba dapat handphone mesti power gempak ke apa? Alhamdulillah lah. Takdir Allah tu 8A lah masa tu. Alhamdulillah. Memang 8A tu kira sekolah Tuan Fadi straight A lah. Bahasa Arab tak ada kan? Tak ambil bahasa Arab. Saya ambil Perancis. Je parle français. Dekat sekolah Je m'appelle Fadi. Tu t'appelles comment? Saya tahu satu Tuan Fadi. Je t'aime aussi. Playboy. Ayat zaman kurus. Macam Tuan Fadi sendiri kan. Yelah, kita mungkin bukan Tuan Fadi lah, kita borak-borak santai, kita fun-fun je lah kan. Bila kita tengok kan budak-budak sekarang kan bercinta kadang-kadang, ya Allah, tukar awet macam tukar spare part. Sebab senang sangat aksesnya kan. Padahal kita dulu kalau kita fikir balik susah sebenarnya kan. Macam Tuan Fadi ada kenangan-kenangan yang best yang kita nak dengar daripada seorang Tuan Fadi. Asyik dengar kan. Tak adalah dia, sebab kita asyik dengar Tuan Fadi bagi ilmu kan, seminar. Ni kita nak dengar cerita lepak-lepak sikit kan. Santai. Saya macam mana nak cakap, masa saya kecil ni memang saya tak berapa berani dengan perempuan lah. Saya tak berapa nak berani. Tak macam Fadil dengan Zaid. Makin berani. Tak apa, walaupun susah nak percaya, kita dengar dulu. Tak, betul, ni betul. Masa sekolah dulu saya, daripada sekolah lagi saya skema sikit. Saya skema sebab saya ada aim yang saya nak capai. Jadi saya akan fokus. Saya ambil contoh Contoh je Masa sekolah dulu,
saya memang nak jadi pengawas. Saya nak jadi pengawas sebab saya anak sulung kan. Saya kena jadi contoh pada adik-adik. So saya tengok pengawas mana bercinta. Wow. Jadi kriteria itu diperlukan. Jadi saya pun tak buat kerja-kerja tu. Saya fokus je. Jadi darjah 1 tak jadi, darjah 2 tak jadi, 3 tak jadi, 4 tak jadi, 5 tak jadi, 6 baru jadi pengawas. Tapi terus straight away jadi ketua pengawas. Hari pertama tu terus jadi ketua pengawas. Naik ketua. Kepada pelajar yang pernah kena denda. Sama juga bila masuk sekolah menengah. Saya dah hari pertama tu saya kata, okey, pengawas macam mana? Jadi saya tengok, pengawas ada bilik, ketua pengawas ada bilik khas. Tempat tidur 2 orang je. Ketua pengawas dengan penolong ketua pengawas. Jadi saya kata, okey, saya mesti aim dekat situ. Sebab itu the best pun. Tapi sebab saya tak pandai. Saya bukan dekat sekolah dulu, saya bukan budak pandai. Jadi saya perlu berusaha ke arah itu. Ada orang dia naturally born dengan pandai kan. Jadi kita tak pandai, jadi kita kena usahakan lah. Jadi nak kena ni, dia bukan orang yang bercinta sebagainya. Jadi saya tak apa-apa nak berkawan dengan orang perempuan lah. Dia kawan setakat tu je. Cuma masa tu kita aim. Ada aim. Kita ada aim. Targeting. Jadi aim masa tu alhamdulillah takdir Allah tu baik. Masa form 5 tu jadi ketua pengawas juga. Form 5 ketua pengawas. Takdirnya baik juga. Yang saya aim penolong ketua pengawas. Masya Allah. Kita aim. Alhamdulillah takdir Allah baik juga. Isteri saya sekarang. Penolong ketua pengawas tu. Merinding disco gue ni. Merinding. Betul Tuan Fadi? Maksudnya penolong ketua pengawas tu adalah isteri Tuan Fadi yang sekarang? Okey, ini tajuk kita. Tajuk YouTube. Tuan Fadi bercinta dengan penolong ketua pengawas. Betul lah ni? Betul. Isteri saya sekarang adalah penolong ketua pengawas, which is penolong saya dulu. Which is saya dah aim dia dah lama. Bukan tingkatan 5 lah. Tapi saya aim je lah. That's the keyword. Sebab tu sekarang ni pun anything yang saya buat, walaupun dia lambat, walaupun susah dia anything, saya aim tu, saya akan tetap dengan fokus aim tu. Contoh sekarang ni Funivo takdir Allah, insyaAllah dengan izin Allah kita nak buat projek kuasa pergi international level. Kita nak serve market international. Usahawan SME dekat Southeast Asia. Susah tak? Susah. Saya bagi tahu tu terang. Susah sebab language barrier, technology barrier. Tapi saya kata the moment saya set benda tu dekat situ, kalau takes about 20 years pun jalan lah. Mesti sampai. Mesti sampai. Kalau saya nak buat tu, takdir Allah, kalau takdir Allah baik panjang umur kan, kita letak kat situ. Contoh lagi, Fani, itu kuasa kita punya projek software untuk serve international. Kita ada satu lagi projek, Funivo College. Memang susah. Saya tak nafikan. Sekarang ni dah masuk tahun ketiga kita cuba usahakan. Tapi saya ada letak kat situ, kita akan usahakan. Duit ada ke, duit tak ada ke, ada orang ke, tak ada orang ke. Kita akan buat college, international college yang belajar online. Boleh dapat diploma, boleh dapat degree. Online 100%. Macam mana nak buat? Ada barrier government dan sebagainya. If we believe, kita capai dengan izin Allah. Saya nak terbalikkan meja sekarang. Tuan Fadi dia bila dia bercakap, betul lah. Dia ada jeda dia. Tak ikut. Sampai cakap millennial speaker kan. Dah tahu lah jeda tu kan. Tuan Fadi. Tak habis merinding itu kan. Turun kau sekarang ni. Tuan Fadi, momen termanis lah waktu Tuan Fadi dengan penolong ketua pengawas. Momen paling manis adalah bila dia reject saya. Okey. Macam dah. Kita berhenti kat situ. Berhenti. Kita berhenti. Kita yang reject tu kita kena buat version romantik nanti. Episod yang lain. Tapi jangan panggil dia lah. Kenapa tak boleh pula? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh lah? Okey. Ni, kita dah cakap pasal lifestyle dan sebagainya kan. Apa tu kisah cinta Tuan Fadi ceritakan tadi dan saya sangat-sangat terkejut. Penolong ketua pengawas. Kita dah tahu dia ketua pengawas dan penolong ketua pengawas punya best lah. Dia bercinta dengan kau dengan dah tak nak turun. Episod akan datang. Okey, social media. Funivo adalah digital marketing expert dan tadi Tuan Fadi pun ada kongsikan dengan kita di mana kita menuju ke fasa yang berbeza. Kita buat apps dan sebagainya. College, we wanna go international insyaAllah. Dan bila kita melihat permainan social media dulu dan sekarang pun berbeza. Dulu kita ada kampung chat. Legend Surau MIRC kan. Tapi sekarang Tuan Fadi hampir semua ni senang. Hampir semua sama tapi cara je berbeza. Kalau Instagram ni dia gambar-gambar, tapi Facebook boleh upload gambar, cuma itu bukan USP dia lah. Kan? Jadi macam dulu saya ingat lagi kalau saya boleh kongsi cerita sikit. Dulu saya ada borak dengan sahabat kita kan, dengan kawan-kawan. Kata, guys, kau ingat dulu kita
nak minta gambar orang susah dulu. Sekarang WhatsApp, contohnya macam baru-baru ni kita menghadapi PKP kan. Dia macam rindu tu macam okay, aku rindu kau, tapi macam aku selalu je tengok kau kat story, selalu tengok kau kat Facebook. Dulu satu gambar, Tuan Fadi ingat tak? Dekat phone MMS yang SIM card kita berpusing macam, weh nak gambar. Picture message receive buka. Oh, gambar ni je ke? Baru kenalah tunggu lagi sebulan 2. Dah lah mahal. Satu tu 20 sen. Dulu nak call tu, kalau nak call Tuan Fadi nak call penolong ketua pengawas tu, dia kena pakai hotlink. Sebab aktif AirFriend 1 sen. Nak bergayut kena pukul 12. Baru percuma, betul tak Tuan Fadi? Super saver. Dia ada student punya rate. Betul. Ada youth club apa semua, Selcom kan. Tapi macam Tuan Fadi melihat keadaan social media, gadget dan sebagainya. Macam tadi saya kongsikan tentang gadget. Kita punya communication senang kan. Macam mana dulu dan sekarang kalau Tuan Fadi dapat melihat, sebenarnya tak ada beza pun, cuma kita ni ada internet sahaja. Bagaimana Tuan Fadi melihatnya? Apa dia? Maksudnya gadget dulu dan sekarang. Gadget sekarang lebih interesting berbanding dulu. Itu je. Jadi apakah kelebihannya? Sebab sekarang bagi saya, minta maaf cakap Tuan Fadi, macam anak Tuan Fadi 6 tahun pun ada gadget kan. Dia dah main belum lah, risau. Takut anak keluar nanti tahun 2040, keluar-keluar tu dia dah bluetooth kat telinga. Tak tahu. Risau. Cuma kita tak boleh nak nafikan lah. Benda ni adalah humanity punya progress kan. Humanity, right. Tapi kita kena readykan anak kita lah dengan basic fundamental hidup macam mana. Saya ambil contoh lah. Ini contoh basic fundamental, we cannot predict tahun depan jadi apa. Kita tak boleh. Kita memang masa depan itu adalah hak Allah. Sebab Allah akan atur. Okay, Allah akan bagi ilmu. Elon Musk, ilmu dia buat kereta elektrik kan. Ada orang dia ilmu dia macam-macam. Jadi campur-campur, dunia akan berubah ke arah tu. Tapi what is the fundamental yang tidak akan berubah untuk anak kita? Contoh, kau nak buat apa-apa mesti bismillah. Mesti bismillah. Dia nak buat apa? Makan, dah bismillah belum? Naik kereta, nak gerak, nak jalan, pakai baju kan? That is the basic fundamental. Nak tengok, dia nak main game. Okay, kita tak boleh halang dia main game. Sebab dulu kita main game kaset tu. Betul tak? Sekarang dia main game guna phone. Tiup macam mana? Tiup, kalau tak boleh pakai betul. Betul. Kita sempat zaman tu kan. Betul. So benda tu boleh berubah. Tapi ada satu fundamental yang yang Nabi SAW, yang Allah dah bekalkan dengan kita, Al-Quran dan Hadis. Mesti bismillah dulu. Paling ni basic fundamental lah. Bismillah. Sebab tu saya cuba usahakan. Anak saya ni saya tak tahu nak jadi apa, tapi anything yang dia buat mesti bismillah. Alhamdulillah. Dah bismillah belum? Dah bismillah belum? Si Akif dengan adik dia tu. Bismillah belum? Sampai kadang-kadang dia dia buat tanpa, sekarang lah alhamdulillah, ada ketikanya dia buat tanpa saya cakap. Lepas tu solat. Kau nak buat apa pun kau buat lah, tapi betul. Kau jaga solat. Betul. Kita tak tahu game boleh berubah sampai level sekarang ni mungkin VR kan. Lepas tu mungkin tanam chip kat dalam kan. Kita pun tak tahu kan. Takutnya dengar. Kita takut. Tapi kita takkan takut kalau anak kita tu buatlah macam mana pun solat tetap jaga. Fundamental dia lah. Fundamental. Contoh buat bisnes. Bisnes akan berubah, teknologi akan berubah. Tapi fundamental marketing is the same. The fundamental of marketing ada 3M. Satu, dia market betul. Kalau market kau salah, kau tibai macam mana pun market salah. Kau jual baju kurung pada lelaki, memang confirm tak boleh jualnya. Okay, kita dah usahawan. Tapi nanti usahawan kita hold dulu. Kita share tentang usahawan. Tapi 3M, habiskan dulu. Apa 3M? Nombor 2 adalah Adil. Media. Dia dah pandai. Media kena betul. Salah media out. Contohnya video. Zaman sekarang zaman video. Zaman TikTok. Kau buatlah video. Dah kau malu-malu sangat, kau rasa bisnes kau naik? Tak naik lah. Bila kau malu, sebab zaman sekarang adalah zaman dia panggil edutainment. Kita kena educate kita punya audience kita kan. Tapi pada sama kau kena buat video yang ada entertainment punya ni, hiburan. And then nombor 3, message yang tepat. Message salah, that's the fundamental. Nak tukar platform apa, sekarang TikTok, mungkin masa depan TikTok pula ke apa ke, doesn't matter. Fundamental. Okay, so 3. Pertama tadi Del, saya malah saya banyak kali dah. Okay. Media, messaging. 3M. Lama. Kelas mahal tau. DMM je boleh buat. Tuan Fadi share dekat Fadifu Podcast. Luar biasa. Saya share ni bukan Malaysia je. Pergi bayar coach terhebat dunia. Itu je yang dia cakap.
Market media message. Market media message. Cumanya yang ke dalam tu be creative. Tapi kalau okay saya nak buat ads, dia duk pergi belajar ads tapi dia tak tahu the fundamental. Alright. The fundamental kalau boleh saya nak kongsi satu cerita lagi kan. Bila sebut tentang fundamental ni, saya teringat satu kisah tau. Mana dekat Penang ada, biasalah kita tahu Penang ni dia memang jenis cakap Penang tu. dia nak tukar, dia kata dia nak merantap kan. Penang ni kan. So ada satu cerita ni saya dengar Ustaz Don Daniel lah, dia bercerita dan saya sangat terinspirasi dengan cerita ni, kena dengan Tuan Fadi kata tentang fundamental, di mana Ustaz Don waktu tu dia duduk dekat satu atas rumah macam rumah flat zaman dia muda budak dulu. Lepas tu ada seorang makcik ni dia kira besar, dia kira makcik ke pakcik ada besar, dia orang lama. Lepas tu dekat kawasan tu kedai makan tu dia ada orang yang melepak lepak minum, dan orang-orang tu orang Arab. Orang macam Pakistan Arab lah dekat sekitar Penang tu kan. Sekali ada satu hari tak tahu kenapa dia orang ni Kelantan panggil gocoh. Lawan gocoh. Ni lawan ni bukan biasa-biasa, memang jenis yang baling kerusi yang kat meja tumbuk semua kan. Dia pakcik ni yang otai Penang ni, dia jerit satu benda. Ni depan Ustaz Don sendiri tengok Biasa kalau kita nak reda-reda kan, kita tarik-tarik orang kan, tarik-tarik orang kan, call polis ke apa kan. Pakcik tu dia jerit satu benda, sallu ala Nabi, dia yang tu. Semua diam. Kenapa? Macam Tuan Fadi kata tadi, fundamental. Dia terus Allahumma salli ala Muhammad, astagfirullah. Berhenti. Semua terkejut. Dan itu Ustaz Don kata itu adalah aha moment dia. Dan saya yang mendengar kisah tu, saya rasa macam Masya Allah, fundamental. Saya sangat setuju. Wow. Baik, jadi macam-macam dia lah. Weh, ni baru segmen first kita dah. Baru first. Jadi macam mana penonton yang sedang mendengar, penonton yang sedang melihat, ataupun pendengar yang sedang mendengar, apakah pandangan anda, terus berikan di ruangan komen. Kita baca komen-komen anda. Jadi kita akan berehat seketika. Selepas ni kita akan kongsikan dulu dan sekarang, tetapi usahawan dulu dan sekarang. Jangan ke mana-mana. Stay tune di Fana Evo Podcast. Bye. Assalamualaikum. Adakah anda ingin tingkatkan jualan bisnes online anda? Tak kisahlah sama ada produk ataupun servis. Jika ya, anda perlukan dua perkara untuk pastikan anda berjaya. Nombor satu, anda perlukan ilmu yang betul untuk anda pasarkan produk atau servis anda secara online. Apa ilmu tu Pertama, anda perlu kuasai pemasaran di Facebook. Yang kedua, pemasaran di Google. Yang ketiga, anda perlu tahu macam mana nak buat website yang powerful supaya jualan boleh berlaku secara automatik. Dan yang keempat, anda perlu kuasai cara untuk kumpul database dan buat duit daripada mereka. Nombor 2, anda perlukan mentor yang boleh guide anda step by step. Tapi anda tahu tak yang ilmu dengan mentor ni susah untuk anda dapatkan. Mungkin ada kekangan masa sampai tak sempat nak cari ilmu tu. Atau mungkin anda duduk di KL dan mentor anda duduk di Kelantan. Kan jauh tu nak jumpa. Sebab itulah saya nak kenalkan kepada anda platform Funnel Evo Plus. Yang bestnya Funnel Evo Plus ni, anda boleh belajar di rumah je atau di mana saja anda berada, all around the world. Anda bayangkan anda boleh belajar teknik rahsia pemasaran online yang berkesan untuk tingkatkan jualan bisnes online anda. Dan semua ini hanya di hujung jari je tau. Jadi, register membership Funnel Evo Plus sekarang dan mula buat duit yang banyak di online hari ini. Siapa tak nak, dia rugi. Jumpa anda di Funnel Evo Plus. Bye-bye. Alright guys, welcome back to Fana Evo Podcast. Saya Amerika Fadil Rasul and the one and only Fadi Ghazali. Baik, in the house. Dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang. Cuma kali ni, untuk segmen kali ni kita nak relatekan terus usahawan dulu dan sekarang, Tuan Fadi. InsyaAllah. Okay, so bila kita sebut tentang usahawan dulu dan sekarang ni kan, kita tahu banyak cabarannya, terlalu banyak sangat kelaidannya, kemudahan pun banyak. Jadi Tuan Fadi, untuk pandangan Tuan Fadi lah, usahawan dulu dan sekarang macam mana? Sebab Tuan Fadi pun dulu usahawan. Sekarang pun usahawan. Tuan Fadi melalui transition yang sama. So macam mana struggle dia sama ke ataupun ada opportunity yang beza? Mungkin cara nak reach customer tu ke? Sekarang ni, okay, kalau kita bicara soal dulu dan sekarang, sekarang ni senang gila jadi jutawan. Kenapa? Pelik juga ni. InsyaAllah, kita kena faham itu rezeki Allah kan. Jangan dah doa tak spesifik.
Ya Allah, aku nak kaya. Memanglah itu je Dia lah. asyik doa nak isteri dua. Doa lah lain. Be spesifik. Doa kena spesifik. Saya share sikit Okay, silakan tuan. Berkait dengan cerita yang awal tadi. Okay. Cerita gambar 10 tahun yang lepas, saya pergi ke haji, Masya Allah, umrah. Masa tu, saya pergi naik kapal terbang. Saya hanya ada 3 spesifik doa yang saya nak doa. 3 spesifik. Salah satu dia adalah berapa yang saya nak capai. Okay. Be spesifik. Saya doa, saya tawaf, saya sa'i, saya duduk dekat Masjidil Haram, pergi dekat Madinah. Doa 3 itu. Saya tak boleh sebut lah doa apa kan. Tapi be spesifik. Adakah ia terus dapat? Tak dapat. Takes about years baru dapat. Dan baru saya faham. Apa yang Allah bagi, Allah lalukan perjalanan, bukannya ketika ia jatuh, misalnya kita jatuh, bukannya Allah nak jatuhkan kita. Sebenarnya Allah nak kita faham proses dan bounce back itu adalah proses untuk kita faham iman. Ini Allah bagi. Disebabkan kau punya doa. Right. Kita patah balik. Usahawan dulu dengan sekarang. Ya. Okay, sekarang ni senang nak buat nak jadi jutawan. Kenapa saya kata senang nak jadi jutawan kan? Saya patah balik pergi ke satu momen dalam hidup saya. Kawan saya satu office dengan saya dulu. Kita buka office sama-sama. Masa tu setiap hari saya akan pergi ke pos laju. Setiap petang pukul 4.30 petang. Hari-hari. Buat postage tuan. Buat postage hari-hari. Saya akan commit. Sebab masa tu saya nak build balik hidup. Ini zaman 2013. 2013 masa tu internet dah start masuk. Maksudnya kita dah boleh buat pemasaran internet. Sebelum tu saya dah berniaga sebelum 2013 lagi. Tapi masa tu akses kepada internet ni ramai orang dapat. Sebelum 2012-2013 tak ramai orang ada internet dekat phone. Dan Facebook orang tak ramai guna. MySpace mana ada dekat phone? Mana ada apps? Tak ada. Tapi 2013 apps tu dah orang ramai guna. Android dah ada. Masa tu. Alright. So, apa berlaku adalah 2012-2013 bisnes online start pick up. Setiap hari saya akan pergi pos 4.30. Saya akan pergi pos laju Kota Baru. Hari-hari saya akan jumpa dengan seorang mamat ni. Nama dia Ruzaini. Sampai hari ni lah. Dia office kat Kota Baru tu. Office saya atas. Ruzaini office atas, saya office bawah. Hari-hari saya akan lawan dengan dia. Parcel siapa yang paling banyak. Wow. Okay. Hari-hari. Jadi dan dia takkan kurang daripada satu plastik sampah besar. Dia akan bawa. Biasanya dia panggil jabir. 2 jabir besar. Supik sapoh. Supik sapoh 2 jabir besar. Jabir dengan sampah. Okay, kita apa? Bukan jabir. Jabir. Oh, jabir. Jabir. Dia bukan kita punya tim JABIR. Dia jabir. Dia bahasa Kelantan. Jabir sapoh. Jadi hari-hari saya akan tengok dia. Dia jual spek mata yang terapi tu. Tahu. Terapi lubang-lubang tu. Jadi hari-hari macam tu lah. Sampai satu masa saya kata, kau buat bisnes kat mana? Kat rumah. Saya pun buat kat rumah. Jadi saya hari-hari nak kena, yelah mak mertua saya akan tanya saya, buat kerja apa? Wife saya kan hospital kan. Jadi susah nak menjawab ni sebab tak ada office. Dia pula satu hal lagi, nampak kaya. Tapi pakai selipar Jepun, rambut panjang, jalan kat Kota Baru, kurus. Lepas tu kaya, pakai Audi TT warna merah. Jadi orang akan cakap apa? Budak ni tak lain tak bukan mesti jual dadah. Mesti jual dadah. Jadi there's no proof that we are doing legit business. Jadi saya pun pakat dengan dia, jom kita buka office. Dan saya share bayar office lah, bisnes lain-lain. Masa tu. Tapi masa tu dia buat million. Saya ingat lagi masa tu meja besar. Meja bos kan. Dia ada 2 bilik, bilik saya, bilik dia. Meja dia tu dia letak cek penuh satu meja. Saya kata, banyak je cek kau. Itulah nak tengok nak tunaikan cek mana hari ni. Serius? Saya kata gangster okay. Dia buat million, umur dia 23 tahun macam tu lah. Masya-Allah. Dia beli rumah memang loaded lah masa tu. Jadi masa tu lah orang TV3 datang nak buat iklan dalam TV, dalam radio. Masa tu dia bayar cash berapa? Sekali bayar 80, 100 ribu. Gila lah mamat ni masa tu lah. Tapi keyword dia adalah access to media.
Penyampaian maklumat. Penyampaian maklumat. Maklumat. Dulu masa saya buat bisnes dulu, the only media kalau dekat local market adalah TV, radio. TV, radio, surat khabar. Dan mahal lah. Mahal lah. Sekarang ni you ada, lepas bertukar 2012 2013, you ada RM10 pun you dah boleh market. Takkan tak ada RM10. Betul. Kan, carilah, usahakanlah RM10. Apa jadi dengan dia sekarang Tuan Fadi? Saya Apa jadi? teringin pula. Apa jadi? Gangster tu. Macam dah tahu macam mana aku nak case dia. Dia buat apa sekarang Tuan Fadi? Masih berniaga. Masih berniaga. Masih lah. berniaga. Produk lain lah. Produk lain. Produk lain. produk lain. Baik. Masih berniaga. So Tuan Fadi pula begitu pada waktu tu? Saya berniaga produk saya. Produk apa waktu tu? Masa tu saya ada banyak produk kecantikan, kesihatan, pakaian, apa lagi hartanah. Apa lagi saya buat banyak ah. Jadi Tuan Fadi merasakan memang yelah, in term of hustle dan struggle, kita tak nafikan Dil. Dulu lagi hustle dan struggle. Betul tak? Sama. Sama. Cuma hustle and struggle tu berbeza because of tanggungjawab. Keyword dia tanggungjawab. Tanggungjawab in terms of? Dulu hustle dia untuk diri dan keluarga. Okay. Macam contoh sekarang ni hustle dia untuk diri, keluarga dan tim pasukan. Oh. Dulu pasukan kita, tim contoh syarikat, baru ada 2-3 orang. Dulu mana ada gaji basic. Gaji basic kat Kelantan dulu 600 orang datang nak kerja. Tolonglah ambil saya RM600. Sekarang 600. Kepala otak kau. Sekejap, yang nak tu Kos Kimi ke? Kejap. So Kos Kimi pernah cerita kat kita kan. Dia dulu gaji dia berapa? 400 ke apa dia cerita kan. Okay. Nanti kita boleh panggil dia. Saya teringat satu kisah ni bila Tuan Fadi cerita pasal hustle tu. Which is Tuan Fadi pernah kongsikan lah. Tak tahu dia pernah kongsikan secara ramai ke tak. Which is dia pernah hustle malam raya. Kejadian malam raya. Betul malam raya orang semua takbir, tapi Tuan Fadi ada di luar masjid menunggu bagi flyers. Kita orang lain kita Allah. Hopefully ada orang beli tanah masa tu. Saya jual tanah. Fadil ni satu benda. Awak share cerita Tuan Fadi semua. Cerita awak mana cerita awak? Dia dah simpan cerita-cerita dia kan. Okay Manager lain. Okay Dil. Okay, zaman sekarang kan Tuan, kalau orang usahawan mudah nak buat business macam saya setuju cakap Tuan. Tekan RM10 boleh dapat. Zaman kita berniaga dulu direct selling face to face Tuan. Kena kejam, kita bagi macam saya dulu buat tafakul. Tafakul lain. Bawa sebut takah hilang macam tu kan. Saya bagi name card, tak apa saya tak nak. Dia tinggalkan name card. Hati kena kental dia. Tapi tu pun dapat naik worship kan. Dapat naik cruise kan. Tu rezeki. Top 1 sale kan Fadil kan. Luar biasa. Tepuk sikit lah. Bukan senang. Tak apa. Sebab apa Dil? Memang luar biasa. Berbeza dengan saya. Saya rasa saya businessman, tapi tak. Saya lingkup man. Duit banyak, tapi tak tahu buat bisnes. Kau nak buat bisnes. Saya silap tu Fadi. Saya habis 80,000 renovation. Renovation saja. Lepas tu betul lah baru ni Tuan Fadi keluar video. Jangan renovate. Tu kerja bodoh. Memang tepek lah kena aku cakap kan. Alright. Jadi kita akan terima caller. Okay, kepada anda semua, ini episod pertama. Kita nak bagi tahu kepada anda, terus follow Instagram Fadi Ghazali, follow TikTok Fadi Ghazali 99. Sebab apa? Dekat situ pelbagai information yang kita akan bagi kepada anda, antaranya perkara-perkara seperti ini. Sebab sebelum kita live, sebelum kita buat segmen podcast ni, kita ada post dekat Insta story. Tuan Fadi sendiri post dekat Insta story dia. Tuan Fadi kata dia nak call orang. So dia akan letak nombor telefon lah. Jadi kita akan pilih dalam banyak nombor telefon yang dia bagi. Tim ramai nombor telefon dia bagi. Kita dah pilih 2 orang yang terbaik untuk hari ini. Okay. So kita akan call orang yang pertama. Tengok sikit tak apa. Kita siapa nama dia? Boleh tim boleh tolong ini hantar. Memang kita tak kenal kan? Memang tak kenal. Hello ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Siapa di situ? Saya Muhammad Lokman Hakim. Okey, Muhammad Lokman Hakim. Okey, Lokman, sekarang saya Zack bersama dengan Fadil dan kita ada Tuan Fadi Ghazali kat sini. Alright. Assalamualaikum. Allah ya Tuan Fadi. Apa khabar? Duduk kat mana? Saya duduk kat Setapak. Oh, Setapak. Dekat je kita kat Kota Damansara ni. Oh, betul Damansara. Oh, dekat Tuan. InsyaAllah nanti boleh jalan-jalan dekat sini. Kota Damansara, nanti cari office kita tepi jalan je. Dekat area The Strand, Kota Damansara. InsyaAllah. Oh, boleh Tuan. InsyaAllah Tuan.
Dah lama saya nak cakap dengan tuan ni. Oh, ya ke? Okey, Tuan Lokman. Hari ini adalah rezekinya. Sembang 5 minit dengan Tuan Fadi. Apa saja soalan yang Tuan Lokman nak ajukan kepada Tuan Fadi, dipersilakan. InsyaAllah. Okey, boleh tuan. Okey, insyaAllah. Okey, sebelum tu saya berbesar hati dapat bercakap dengan Tuan Fadi sebab dari dulu je saya nak bercakap. Sebab saya pun berbisnes pun baru 2 tahun saja. Baru 2 tahun. Alhamdulillah. Bisnes apa tuan? Buat bisnes apa? Saya buat bisnes rempeyek. Kenci. Makanan. Kenci. Oh, rempeyek. Okey. Alright, okey. So sebelum ni saya pernah buat, first starting saya buat baju belah bintang. Kalau tuan kenal lah. Okey, alright. Lepas tu saya masuk dekat, lepas tu saya join kelas ni. Masuk kelas Kenci ni. So kat situ saya belajar buat bisnes lah. So dalam hampir 2 tahun lah. Baik, insyaAllah. Okey, tuan ada any problem untuk bisnes ke apa ke? InsyaAllah. Okay, saya nak tanya pada Tuan Fadi Ghazali untuk satu soalan ni. Sebab saya pernah tengok satu video yang tuan baru pagi tadi tuan post, macam mana kita nak konsisten untung bersih setiap hari RM100. Saya pernah dapat RM1 tapi saya nak upgrade ke RM200. So macam mana nak untung konsisten RM100? Sekarang ni tuan dah dapat RM100. Tuan nak naik lagi jadi RM200, betul? Betul tuan. Okey. Sebelum saya jawab, saya nak tanya tuan buat apa untuk dapat RM100? Okey, saya buat satunya, first kali apa yang saya buat, macam saya cakap lah, saya menjual kepada customer, pada tuan jual dekat mana? Saya jual dekat online. Online tu dekat mana? IG ke, Facebook ke, TikTok ke? Saya buat dekat IG dengan Facebook. Tuan buat cara macam mana? Buat live ke apa? Satunya saya buat live, lepas tu saya buat story. Buat live satu, buat story satu. Tu strategi tuan. Maksudnya tuan guna free marketing lah, betul? Free marketing dan cost ads pun lah juga. Tapi yang ads ni saya mau pada recruitment lah, tuan. Recruitment untuk agent? Dropship. So tuan punya revenue sekarang ni majority datang daripada B2C yang tuan jual sendiri atau B2B dropship tuan yang jual? Kebanyakannya more pada B2B lah. Kebanyakannya more to B2B. Berapa persen? Daripada 100%? Dia doktor, dia kena dia tanya dulu. B2B, saya dengar B2C tadi kan? Betul. B2C ada. B2C yang tuan jual sendiri ke yang dropship jual kan? Yang revenue tuan datang 100 lagi tu? Yang RM100 tu almost B2B lah. Half tu suku tu baru B2C. So berapa persen tuan? Bagi persen saya kena tahu dulu before saya give any advice kepada tuan. Berapa persen? 100% revenue yang tuan dapat tu B2B, maksudnya dropship. Berapa persen datang revenue tuan daripada dropship? B2B 80%. 80% B2B. 20% je yang tuan buat sales sendiri, betul? Yes, betul. Okay, very simple. Kalau macam tu, my advice adalah double upkan bilangan dropship yang tuan ada sekarang. Okay, faham. Double up kan. Dia macam ni. Ada 3 jalan untuk tuan buat naikkan jualan. Ada 3 jalan. Nombor 1 adalah naikkan nak naikkan sales ni. Nombor 1 adalah naikkan bilangan pelanggan. Nombor 1, naikkan bilangan pelanggan. Jadi dalam kes tuan ni adalah nak naikkan bilangan pelanggan tuan, which is 80% datang daripada dropship. Okay, so 80% datang daripada dropship, meaning what you should do adalah naikkan bilangan dropship. Itu nombor 1. Okay, faham. Nombor 2 adalah naikkan purata pembelian setiap pelanggan. Maksudnya apa? Daripada macam mana tuan nak naikkan your sales daripada 100 naik ke 200, setiap dropship tuan kena ada target dia. Average dropship mesti ada sales dia berapa, betul tak? Tuan naikkan target dropship jadi double. So your sales, your revenue akan naik double. Boleh faham? So macam mana dropship nak naik double sales dia? You need to train them. Equip them with knowledge. Berikan clarity kepada dropship kita apa yang mereka perlu buat supaya jualan mereka naik double. Boleh faham? Faham. Okay, contohnya tuan buat, setiap hari mereka kena buat berapa konten, berapa video dia orang kena buat. Boleh faham? Okay, faham. Dan nombor 3 adalah naikkan frekuensi pembelian. Maksudnya, ejen tuan ni berapa kali dia akan, dia akan repeat dalam sebulan. Jadi kalau seorang ejen tu
sebulan sekali je tuan kena buat training supaya dia buat 2, 3, 4, 5 kali pembelian atas seorang ejen. So your sales akan double lah. Faham. Boleh faham? Boleh That faham. is my advice lah. So your focus should go to recruit more dropship and do more training to your dropship. InsyaAllah sale boleh naik dapat. Okey, InsyaAllah. thank you Patut Tuan Lokman. Okey, terima kasih Tuan Fadli. Okay, kami doakan, kami di Fani Evo doakan Tuan Lokman lepas ni bukan buat 100 hari tapi RM1,000 sehari. Amin. Terima kasih Tuan Lokman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Fadli. Okay, sama-sama insyaAllah. Alright, itu dia Tuan Lokman kita. Sebenarnya saya terkejut. Ilmu ni mahal. Betul, ilmu mahal ni. Ilmu ni mahal. Tapi memang rezeki Tuan Lokman katanya, dan juga rezeki pendengar. Yang mendengar, inilah manfaatnya. Inilah memang kita, objektif kita membuat Fun Evo Podcast ni pun seperti yang Tuan Fadi selalu terapkan kepada kita di tim Fun Evo. Pastikan apa yang kita buat, kita memberi manfaat kepada orang. InsyaAllah. Baik, jadi dengan caller Tuan Lokman tu, kita boleh berehat dulu, Fadil kita rehat sekejap, kita minum-minum air sikit. Terus bersama dengan kita. Dekat mana, Fadil? Fun Evo Podcast. Yeah. Okey, pening dengan kos pengiklanan yang semakin meningkat ni. Fadil nak share sikit bila bisnes yang hanya harapkan pelanggan baru setiap masa tu satu. Lepas tu menyebabkan kos iklan makin meningkat dan mahal. Betul tak Zat? Betul. Tapi dengan kuasa anda boleh optimumkan database sedia ada. Ada sistem follow up, sistem pengurusan pelanggan dan sistem website pembelian. Betul. Dan lepas ni kos iklan naik pun kita dah tak risau lah, sebab kita boleh buat belian ulangan dari database yang sedia ada. Nak belajar lebih lanjut tentang bagaimana anda boleh gandakan jualan bisnes dan dapat belian ulangan dari database anda? Sangat mudah. Sertai webinar lonjakan jualan dan belian ulangan dengan kuasa database pelanggan. Dalam webinar tersebut, tim kuasa akan terangkan kepada anda step by step untuk anda pelajari ilmu bisnes selama 30 hari bersama dengan tim kuasa. Dan pastikan jangan lepaskan peluang ini. Daftar sekarang dan dapatkan ebook Sales Funnel secara percuma. Daftar sekarang di kuasa.io. Itu dia. Luar biasa. Tuan Fadi, inilah yang Tuan Fadi cerita tadi kan, kuasa. Apps yang kita nak pergi ke international tu kan. International. Inilah dia, kena. Rasa best pula duduk bersama founder kau kuasa. Kuasa. Dia berbeza tau. Founder kuasa, ada orang cakap berbeza tau bila duduk dengan orang yang sentiasa membuatkan kita ingat mati. InsyaAllah. Berbeza, insyaAllah. Macam kering. Okay, itu beza dulu sekarang. Dulu Tuan Fadi buat bisnes bisnes kicap lah. Bila Tuan Fadil buat bisnes kicap? Apa benda lah Fadil? Jangan apa benda lah Fadil? Dah tukar lah pun. Okay, buat bisnes kecantikan dan sebagainya. Dan sekarang Tuan Fadi Fani Evo, kira Tuan Fadi founder, buat juga digital marketing, memberi manfaat dan sebagainya. Dan sekarang Tuan Fadi menceburkan diri dalam bidang teknologi, aplikasi. Kenapa memilih teknologi? Kenapa pilih teknologi? Dia macam ni. Apabila kerajaan Turki Uthmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih nak menakluk kota Konstantinopel, dia tak mungkin boleh takluk tanpa teknologi. Pada ketika itu, dia nak pecahkan tembok kota Konstantinopel ni. Masa tu, siapa ada meriam, dia akan boleh tembak tembok tu. Dan pada ketika itu, kerajaan Turki Uthmaniyah ni yang kita tahu Islam lah. Tapi pemilik kepada teknologi tu adalah orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam ni dah offer kepada orang bukan Islam ni untuk teknologi tu, tapi dia orang tak nak bayar. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih kata, aku ada duit, aku bayar. Jadi itulah meriam terbesar pada ketika itu.
Dan meriam tu digunakan untuk tembak tembok tu berhari-hari. Dan Alhamdulillah akhirnya walaupun tembok tu tak pecah sepenuhnya, tapi guna strategi angkat dan pada ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih gunakan roller, which is teknologi zaman dulu lah, untuk angkat kapal masuk ke kawasan perairan sebelah sana. So keyword dia adalah teknologi. Untuk kita conquer dunia, kita perlukan teknologi. Wow, that's why. So that's why saya kata we need to have a software so that kita boleh conquer dunia. Amin. So technology, that's the keyword. Saya suka bila Tuan Fadi bila dia berkongsi cerita kan, dia mesti relate dengan benda-benda sejarah, benda-benda, sebab saya salah seorang yang minat sejarah, Adil. Aku memang suka sejarah. Aku memang suka sejarah. Kita mak kilau lepas ni. Wah, bulan Jun. Dah tengok trailer dia dah. Tengok poster dah pun best. Merinding disco lagi gue ni. Tuan Fadi, untuk ada motivasi yang seperti itu, untuk ada inspirasi terhadap diri sendiri yang seperti itu, dia kena ada mindset yang betul lah. Dia kena ada mentality yang betul lah. Jadi dalam keadaan kan, terus terang saya cakap Tuan Fadi, sekarang ni memang agak susah sebab there's too much information. Dia melimpah-limpah. Dia seperti dalam satu botol air, kalau letak air kosong tu bagus tau. Tapi bila dia terlalu melimpah, dia jadi over sangat lah. Dia jadi over. Jadi sekarang ni macam mana Tuan Fadi? Apakah yang Tuan Fadi boleh kongsikan untuk kita ada mentality dan mindset yang betul untuk dalam keadaan yang sekarang ni? Dulu kita nak ilmu, contoh kita tak tahu satu benda, kita cari ilmu tu totok macam mana, kita adab dengan guru, kita cari guru. Ya Allah, Tuan Fadi tolong saya nak belajar ni Tuan Fadi. Tapi sekarang everything dekat hujung jari. How to Emul cakap semalam, Tuan Zack, how to bernafas pun ada tutorial dekat YouTube. Make sense right? You know, there's too much information. So macam mana Tuan Fadi? How can we get a proper and the best mindset and mentality in this era? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan isu mindset. Dia isu habit. Habit. Habit kita akan menentukan mindset kita. Betul tak? Okay, habit. Contoh Tuan Fadi. Ambil contoh macam ni. Habit kita selalu tengok IG. Okay. Kita pun tengok orang punya social media akan melahirkan mindset apa. Lebih nak orang tu lagi lebih, kita kurang. Rasa kita down lah. Kita akan orang tu lebih, aku kurang. So akhirnya habit tu akan mencorakkan mindset kita. Boleh faham tak? Habit mencorak kita punya mindset. Okay, apa lagi habit kita yang kita rasa tak bagus? Mungkin Fadil ada tak habit? Kita tanya Fadil. Tak ada, kita bagus. Tak, jujur. Kita borak ni. Habit borak Adil. Adil. Habit buang masa kat social media. Lagilah, tadi saya dah sebut kan tu. Kau jangan ulang balik. Alamak. Okay. Contohlah, habit saya suka tidur. Okay, betul ke? Ke sebab ada orang buat macam tu tadi? Kadang-kadang rumah saya balik macam dia kacau saya lah. Tidur lah. Okay. So mencorakkan mindset tidur ke? Mindset Fadil akan aku penat ni, aku nak tidur. Yes. Habit suka tidur tapi mindset yang mindset kita aku penat lah. Jadi kita pun that's the solution adalah tidur lah. Cuba saya pula tadi. Weh, tak power dia punya transition tu. Saya cuba. Apa habit yang Zack kata tak bagus? Saya punya habit kan. Makan sekarang. Jaga lah. Makan tak? Habit saya adalah social media dia Tuan Fadi dah ambil lah. Habit saya adalah social media, betul lah. Itu bukan habit, itu memang kerja. Habit saya tak tahu Tuan Fadi, susah. Kerja lain tau. Kerja lain. Saya ambil contoh. Dalam phone kita, banyak masa kita scroll social media orang ke, kita buat kerja? Lain. Kalau kerja, kejap je kita buat. Boleh faham tak? Klik-klik tu kan. Agak susah nak menjawab soalan ni. Okey, tak apa, kita move. Saya ambil contoh. Buat kerja, time buat kerja tu adalah conscious punya decision tau. Yang kita tahu, okay, aku kena buat kerja sekarang. Unconscious ni adalah habit. Unconscious. Tengok Allah, kau reading lagi. Unconscious. Tu buka mata sap, poop IG. That is unconscious. Okay, habit saya adalah bangun pagi, betul. Bangun pagi saya akan buka phone, betul. Betul. Tengok phone terus lah. Tengok phone. Dia bukan tengok phone tu pergi ke mana? WhatsApp, Instagram. See, that is habit. That is habit. Oh, okay. Tapi yang bukan habit, buka Quran dalam phone. Masya Allah. Itu bukan habit.
Boleh faham tak? Faham, itu bukan habit, itu rabrit. Rabrit. That is what we call mindset. Habit akan melahirkan mindset. Ambil contoh. Kita hari-hari dulu nak solat susah. Sebab bukan habit kita. Tapi kita buat juga. So, mindset dulu tak apa tak solat. Dululah. Tapi bila tak boleh, kita kena jadikan solat tu jadi habit. Kita pun buat. Jadi sekarang mindset dia tak boleh tak solat. Rasa lain. Faham tak? So sekarang ni orang nak cakap macam mana nak dapatkan mindset yang betul. Bukan mindset yang perlu kita fokuskan. Habit yang perlu Tuan dan difokuskan. puan, that's the answer. Apa-apa sajalah kehidupan, kita kena habit tu. Ubah habit je. Kita ubah habit dulu. Make sense ah? Make sense ah? Okay, kalau usahawan yang kata saya punya business down, apa yang kena ubah habit dia? Contoh, apa indicator down? Sales drop? Ada sales tak kalau sales drop? Ada. So, you rasa sales you drop bila you compare dengan orang lain. Boleh faham tak? You compare dengan Ariz Zafril yang dapat Lamborghini free. So that's the problem. That is the problem. Tapi Ariz Zafril tak salah. Sebab alhamdulillah Allah dah bagi rezeki macam tu. Tapi yang salah adalah kita yang duk tengok. Dan tengok pula berkali-kali. Oh Allah, dia dapat Lamborghini. Tengok lagi. Allah, dia dapat Lamborghini. Habit kau kan duk tengok video berulang-ulang kali. Contoh, ada orang tengok TikTok. Lepas tu dia komen salah masuk video ni atau salah masuk channel. Dia tengok orang loving couple. Bila kau duk tengok loving couple macam tu, algoritma akan cakap okay, dia suka video macam ni. Dia akan lagilah bagi. Lepas tu pula kau tak boleh belah, kau duk scroll, kau duk tengok. Video tu lah paling lama kau tengok. Video lain kau scroll cepat-cepat. Akhirnya apa berlaku? Akan mewujudkan mindset yang tak bagus. Yang tak bagus. So untuk memperbetulkan mindset and mentality, you need to change your habit. Habit. Wow, pendengar-pendengar sekalian, dengar, saya pun mahal. Kita pun first time dengar benda ni. Untuk dapat mentality dengan mindset yang bagus, insya-Allah kita kena perbetulkan habit kita. Jadi from now, bila kita dah tahu, cari apa habit kita. Ubah habit tu sebenarnya. Contoh, saya ambil contoh. Okey, kita bagi solution lah senang. Okey. Okey, nak habit yang betul, nak mindset yang betul, tukar habit. Habit apa yang perlu kita buat? Contoh, baca buku. Okey. Daripada tengok social media, baik baca buku. Contoh. Tapi masalahnya, nak create habit ni susah. That's the problem. Okay, sebut senang lah, to change your habit. Oh, dapat ilmu baru hari ni. Nak tukar kan mudah. Bahan kita pula. Tak, sebab saya mengalaminya juga. Betul. Okay, so macam mana nak buat? Habit ni dia ada 4 step nak buat. Okay? Tapi tak nak sebut semua. Kena datang evolusi. Tapi tak ada. Tak apa. Okay, saya ambil contoh. Zack sekarang dalam proses untuk kuruskan badan, insyaAllah. InsyaAllah. Berapa berat ideal yang Zack looking 75 to 75, 80. masih handsome. Tak rambut ada. Saya rambut tak ada, kena potong. Alamak ya tuan. Okay. So untuk kuruskan badan, makan je kena kontrol, betul tak? Betul. Tapi masalahnya adalah kita jadi nak makan. That's the biggest issue majority orang. Mungkin Tuan Zack dah okey dah makan. Tengok makan sedap, tak ada masalah. Tapi ada orang dia masalah dia adalah tak boleh nak kontrol nafsu makan. Betul. Okey. Dia bukan isu tak boleh kontrol nafsu makan tau, tapi dia untuk jadi satu habit, dia ada 4 step nak jadikan benda tu jadi habit. Nombor 1 adalah trigger. Apa yang trigger you? Contoh, nak kuruskan badan, tak boleh makan manis. Betul. Jangan makan manis. Masalahnya adalah trigger point dia adalah lapar. That's the trigger point. Kita rasa lapar, jadi kita pun apa yang ada kat depan mata kita ngep. Biasanya yang ada depan mata ngep tu adalah benda-benda yang junk food, makanan manis. Jadi bila makan kita, so trigger point adalah lapar. Contoh, kedekut. Kenapa orang kedekut? What is the trigger point untuk jadi kedekut? Sebab saya tak kedekut kan? Tu lah, susah tanya Saya orang. contoh lah, majority lah. Kau cerita pasal kau. Saya rasa kalau ikut logik lah, orang yang kedekut ni dia mungkin dia rasa tak cukup kot. Dia rasa macam mana nak bagi ni kurang. dia rasa tak cukup? Dia simpan duit. Dia simpan duit. Maksudnya apa? What is the trigger point orang kedekut? Simpan duit. Dia tak percaya rezeki ke? Dia selalu check bank account dia. That's the trigger point. Ya. Contoh, dia check account bank dia, dia tengok wallet dia. Dia fikir, okay, duit gaji dah ada. Faham tak? That's the trigger. Dia selalu tengok apa yang dia ada. That's the trigger point. Dia selalu tengok apa yang dia ada dalam bank account.
Contoh, tak cukup duit ni. Tapi yang diajar oleh Islam adalah bagi je. Betul. Beri. Okay. So lagi 2 tu dekat evolusi lah. 2 lagi, 3 lagi. Baru 1. Baru satu tadi? Baru 1. Oh, Trigger. trigger. Yang menjadikan habit seseorang itu habit. Contoh, bangun lewat. What is the trigger point bangun lewat? Tidur lambat. Dan kau macam mana kau nak bangun awal kalau kau tidak lambat? Betul lah, betul. What is the trigger point? Tengok trigger point. Betul. Bila Tuan Fadi sentuh pasal tidur lambat tu betul. Saya orang dulu saya cakap saya ni insomnia. Insomnia toleh tidur lepas subuh baru boleh tidur. Padahal memang kau suka tengok Netflix lah apa semua kan. Tapi since yelah bila saya memang start rutin workout pagi. Lepas solat subuh, lepas subuh tu memang terus pergi gym dan kena tidur awal. Tak nak kena tidur awal. Jadi bila tidur awal bangun pagi dia macam fresh dan lagi rasa produktif lah hari tu kan. Hari lagi produktif boleh buat itu buat ini kan dan sebagainya. So lagi fresh lah. So sangat-sangat betul. Baik, Tuan Fadi, lagi satu berkenaan dengan masih lagi dalam kita punya topik hari ni, dulu dan sekarang. Dulu untuk akses ilmu tu susah. Macam kita kata tadi kan, sekarang di hujung jari how to je kan. How to bernafas and how to buat ini, how to be a millionaire, how to pick up girls contohnya kan. Tapi sekarang senang. Cuma berbezanya dulu walaupun susah, tindakan tu ada. Sekarang ni senang, tindakan tu susah banget. Gimana tu? Sebab mindset di-develop by habit. Jadi kita tahu yang kita kena bertindak, tapi habit kita yang menghalang kita daripada bertindak. Okay, ada orang kata gini Tuan Fadi, ini memang serius, saya sendiri pernah dengar. Alang, kau tak payah belajar dengan ni apa? Kau rezeki kat tangan Tuhan kan? Alang, kau cakap rezeki kat tangan Tuhan, tapi kau nak suruh aku belajar dengan kau. Ini serius antara komen-komen yang kita dapat dekat Instagram. Kau cakap rezeki Allah bagi apa semua kan? Ada rezeki doa solat betul-betul. Kau nak bagi bayar sampai berpuluh-puluh ribu buat apa? Gimana tu? Kalau begitu Nabi tak perlu perang, Nabi perlu doa je. That's it. Alright guys, jumpa kita minggu depan. Sebab itulah kita kat sini Dil. Lain macam ini orang. Pendek tapi ini orang lain macam bro, kau cakap lu. Kalau spek kereta tu dia lain tau. Dah cukup. Dah tak payah. Cukup. betul juga. Cukup. Tu Nabi tau. Dia pun perang doa je lah. Guys, ni Nabi tau. Ini Nabi tau. Pun Allah bagi dia ujian, patutnya Allah boleh je buat Islam tu turun dah. Kenapa nak kena Saidina Hamzah nak kena meninggal, orang tu nak kena perang? Tuan Fadi, terima kasih banyak. Cukup. Alright, rasanya dah ready untuk ambil caller yang kedua. Wow. Ini baru first episode Odil. Kita tak tahu episod-episod kemudian akan jadi apa. Tak tahu. Serius. Macam tu kita replay lah ni. Kau cakap rezeki Allah bagi apa semua kan? Ada rezeki doa solat betul-betul. Kau nak bagi bayar sampai berpuluh-puluh ribu buat apa? Gimana tu? Kalau begitu Nabi tak perlu perang, Nabi perlu doa je. Okay, caller kedua. Siapa nama dia? Wanita. 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 Kita dengar sikit. Alright, kita call dia. Di antara pemanggil kedua yang bertuah, kita call dia. Biasanya orang call kita. Kita call. Dia letak nombor telefon. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar puan? Baik. Assalamualaikum. Salam. Boleh puan boleh perkenalkan diri dan dari mana? Okey. Kejap. Dia berdebar, dia gemuruh. Nampak. Nervous. Betul. Dia orang yang hebat kau yang takut. Nama puan dari mana? Okey, nama saya Dina dari Kajang. Okey, Puan Dina daripada Kajang. Okey, jadi apa tu, kita sembang 5 minit bersama dengan Tuan Fadi Ghazali. Jadi Tuan Fadi suara sikit. Assalamualaikum Dina. Apa khabar? Assalamualaikum. Tuan Fadi. Waalaikumsalam. Baik Dina. Jadi kita bagi ruang pada Puan Dina dan juga Tuan Fadi. Apa-apa saja yang puan nak bertanyakan kepada Sifu kita, dipersilakan. Okey, Tulis. Ni orang yang ada ilmu dan bertindak. Silakan puan. Okey, saya nak tanya. Saya ada masalah anak sila sebab saya ada sharing ilmu dengan diorang. And then saya ada sorry Puan Dina, ada masalah apa? Saya tak dengar sangat.
Anak team? Okey. Okey, ada masalah anak team. Oh, team. Anak team. Anak team. Okay, alright. Dengarkan. Lepas tu saya sharing ilmu semula, ilmu, and then saya ada share result daripada saya dah buat ilmu tu, dah apply kan, tapi diorang macam krik-krik. Diorang macam tak berminat pula. Macam mana tu? Kesian krik-krik je. Okay, anyway, berapa orang anak team yang krik-krik tu? Okay, anyway, buat bisnes apa? Saya buat bisnes kecantikan. Cantikan. Berapa orang team semua? Agent? Sekarang ni setakat ni ada 14 orang sahajalah. 14 orang. Okay. So tu your first problem adalah 14 orang tu lah. Which is you tak buat recruiting banyak. Yang tanya pun seorang je. Macam tu lah kalau tak semua. Macam tu lah. Yep. Okay, macam ni. Puan Dina kena faham satu benda. Bila you terlibat dengan bisnes yang melibatkan pasukan, team, kena ingat sampai bila-bila Pareto Law. Pareto Law ni adalah 80-20. So dalam ramai-ramai tu, hanya 20% sahaja yang end up jadi team yang responsif, aktif dan producing sales. Produce sales. Lagi 80% memang tak responsif, tidur, syahid. Ni 80%. Boleh faham? Okay, faham. Okay, so kalau you ada 14, basically maksimum pun you akan ada 2 ke 3 orang saja yang aktif daripada 14 orang tu. Betul ke tak? Betul. So sebab tu Siri pun nak menjawab ni. So sebenarnya you hanya ada 2 ke 3 orang je aktif. Saya yakin 2-3 orang je yang aktif. Kalau kata tak ada langsung tu tak logik daripada 14 orang. Tapi masalahnya adalah your focus sekarang ni adalah kenapa lagi 10-11 orang ni tak aktif. Betul ke tak? Betul. Dia kurang aktif lah. Tak ada nak bertanya ke apa. So sekarang ni tak payah kisah pasal dia orang sebab itu memang statistik dunia. 80% tu akan syahid, senyap, tak buat apa-apa. So your job sekarang ni adalah ada 2. You punya kerja sekarang. Nombor 1 adalah recruiting. Recruit seramai mungkin orang. Boleh faham? Tak payah kisah dengan orang yang senyap tu. Bukan salah dia orang, salah kita sekarang ni. Salah kita yang tak buat rekrutmen secara agresif. So kena rekrut lebih ramai orang. Jiran you tahu tak you meniaga produk ni sekarang? Jiran rumah tak. Dah tu kenapa tak ajak jiran tu meniaga sekali? Jiran depan, kiri, kanan. Depan 40 orang, kanan 40, kiri 40, belakang 40. Jiran mesti tahu kita berniaga. You punya office mate dulu, tahu tak you berniaga sekarang? Kawan-kawan sekolah dulu, tahu tak you berniaga sekarang? Kawan-kawan universiti, tahu tak you berniaga sekarang? Rekrut mereka semua jadi you punya agent. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah buat training. Buat training kepada agent. Tapi you kena faham satu benda, bila buat training pun 20% sahaja yang akan aktif. Meaning to say, kalau you nak ada 20 agent aktif, you kena rekrut 100 orang. Boleh faham? Okay, faham. Kalau you nak ada 40 orang agent aktif, you kena rekrut berapa orang? 40. Maknanya 200 lah. 200. Kalau you nak ada more than that, you buat je. Calculation 20% daripada total agent. So your job ada 2. 1, recruiting. Nombor 2, training. Training pun untuk 20% yang aktif ni lah. Yang 80% yang tak aktif ni, biarlah nak buat macam mana. Dan nak syahid sangat. Boleh faham? So nak handle emosi tu macam mana? So kita let go je lah diorang macam tu kan? Sekarang ni saya kata, you bukan kerja handle emosi diorang, tapi you kena handle emosi you. Sebab sekarang ni you yang beremosi sebab diorang tak agresif. Betul tak? Okay. So macam mana nak handle tu? Handle emosi dengan keadaan you tahu the statistic 20% yang aktif. Jadi kerja aku jaga yang aktif je. Yang 80% ni nak buat macam mana? Aku dah ajak dia buat training, dia orang tak nak dengar. Tak apa, biar. Okay. Boleh faham? Boleh faham. Maksudnya benda tu lumrah lah kan? Itu lumrah. Lumrah kehidupan. The moment you accept that fact, then hidup akan jadi lebih tenang. Bisnes akan lebih berkembang sebab kita take care orang yang tepat. Okay, Puan Nina. Sedih bunyinya. Okey tak, Puan Nina?
Okey, dapat sesuatu. Ya, kena ada statistik sebab Puan Dina yang tahu siapa yang aktif, fokus. Maksudnya Puan Dina dah buat your part and then you focus. Yang betul-betul tu focus on them. Jangan macam Tuan Fadi kata tadi, jangan terlalu emosi, nanti kita yang down. Bila kita down, seluruh anak-anak tim kita down lah. Betul. Okey Puan Dina Betul. Okey, betul. Okey Puan Dina. Jangan lupa untuk terus bersama dengan Fun Info Podcast. Stay tune. Terima kasih Tuan Fadi. Alright. Sama-sama insyaAllah. Nanti one day kita boleh jumpa insyaAllah. Make sure datang evolusi tau. 18-19 Jun. IDCC Shah Alam. Itu buat secara ni secara Offline. Betul. Boleh. So register Cik Puan Dina, semua team semua datang evolusi. Make sure dia orang semua datang. Beli tiket. Okey. Dekat situ you boleh buat group meeting ke apa lepas evolusi nanti insya-Allah. Ajak semua family, jiran, semua adik-beradik semua datang. So baru you ada that energy because of dah lama sangat PKP sebab tu semua lemau. Okey Puan Dina, begini, nanti habis dia phone call ni, tim Tuan Fadi sendiri, tim kita akan direct dengan Puan Dina. Kita akan guide macam mana untuk dapatkan tiket evolusi tu, okey? Yes. Okey, boleh. Okey, terima kasih Puan Dina. Assalamualaikum. Sama. Salam. Alright, itu dia. Okay, Tuan, nak bertanya sikit. Okay. So memang Pareto law tu itulah numbers dia. Betul. Pareto law itu adalah numbers dia. Jadi kalau Puan Dina macam kes macam Puan Dina tu gandakan lah recruitment. Betul. 2020. Baik. Terima kasih banyak kepada Puan Dina dan Tuan Lokman tadi yang kita yang bertanya soalan, dan secara tak langsung pun pendengar-pendengar kita, penonton-penonton kita pun mendapat manfaat yang sama. Kita dekat sini pun mendapat manfaat yang sama insya-Allah. Baik, jadi kita pun dah berada di penghujung Fun Info Podcast ni untuk episod ni. Dah hujung. Dan salah satu yang bestnya Fun Info Podcast Fadil, di mana di setiap episod sebelum kita tamat, kita akan bagi Tuan Fadi berkongsi hadis of the day. Hadis of the episode. Jadi sebelum kita tamatkan Fun Info Podcast kita pada episod ni, silakan Tuan Fadi, hadis apa yang kita akan kongsikan pada hari ini? Saya tak cari lagi. Tak apa, kita tebuk sub. Saya Sementara cari dulu. Cari dulu, kita share sikit lah. Silakan. Group coaching minggu hari Khamis antara student Tuan Fadi lah, mastermind dan presiden. Untuk pengetahuan, mastermind dan presiden yang tertinggi, presiden paling tinggi, ini slot yang mereka menanti-nantikan. Tuan Fadi akan tutup majlis tu sebab nak jadikan majlis ilmu supaya malaikat pun turun. Masya-Allah. Tuan Fadi yang beritahu saya. So akan ada hadis. Semua excited nak tunggu hadis. Sampai ada satu masa tu, saya ingat lagi salah seorang presiden kita, dia tahu sebab minggu tu Tuan Fadi tak baca hadis sebab sambungan daripada hadis minggu lepas. Sampai ke tahap tu. Best lah, rasa macam dia nak ada sambungan dia. Nak hadis juga dia kata. Jadi harap pendengar kita pun boleh maintain macam tu. Okay, tadi Puan Dina pun memang dia excited bila kita sebut tentang evolusi. Dia excited. Dia teruja. Dia macam ada ke? Betul, dan kita pun dah minta tim untuk menyantuni Puan Dina untuk bagi tahu cara-cara, langkah-langkah bagaimana untuk dapatkan tiket evolusi. Dan insya-Allah Puan Dina pun akan bawa anak-anak tim dia dan sebagainya. Bila evolusi? Evolusi pada 18 dan 19 Jun ini. Okay. Alright. Depannya lagi berapa hari? Lagi berapa hari je sebenarnya? Lagi berapa hari tim? Evolusi? 22 hari. 22 hari insya-Allah. 22 hari. Okey, 22 hari. So kepada anda yang sedang mendengar dan yang sedang menonton, anda pun berpeluang untuk join evolusi ni. Sangat-sangat mudah. Semua orang boleh join. Betul. Dengan harga yang sangat murah. Cuma sekarang ni sampai hari Sabtu je tau. Harga RM49 tu tiket tu. Sampai hari Sabtu ni je. Lepas tu that's it dah. Jangan cakap abang tak payung lah. Okay? Sangat-sangat luar biasa lah. Okay, so cara untuk anda dapatkan tiket evolusi tu, anda pergi terus ke evolusi.my. Dan dekat situ anda bacalah. Kalau anda malas baca, sekarang terus settle. Tekan je daftar sekarang. Kita nak cakap banyak. Sekarang ni semua di hujung jari. Baik, Tuan Fadi dah dapat dah hadis? InsyaAllah. Okay, silakan Tuan Fadi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hadis ni saya dapat daripada Fadilat Amal. Ni buku Fadilat Amal. Sebab ada orang yang tanya saya, hadis yang baca ni daripada mana kan? Kita bukan ambil apps ke apa, tak lah. Sebab ni buku ni cikgu saya bagi. Jadi Fadilat Amal atau Fadilat Sedekah atau Muntakab Hadis, insyaAllah. Jadi ni dalam Fadilat Amal muka surat 457 yang version ni lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah
berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya apa-apa yang akan aku lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Jika dia mengingatiku dalam hatinya, maka aku mengingati dia dalam diriku. Dan jika dia mengingati aku dalam perhimpunan, maka aku ingati dia dalam perhimpunan yang lebih baik, iaitu dalam jemaah para malaikat yang maksum dan suci daripada segala dosa. Apabila hamba-Ku mendekatiku sejengkal, maka aku dekati dia sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, maka aku mendekati dia sedepa. Dan apabila dia datang mendekatiku dengan berjalan, maka aku dekati dia dengan berlari. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain. Jadi keterangan hadis ni boleh baca dalam buku ni lah. Kalau nak baca keterangan ni panjang ni. Tapi disebab dia ada banyak segmen dekat sini dalam hadis tu sendiri, tapi saya baca keterangan yang sikit. Yang first ayat yang biasa orang akan cakap, iaitu sesungguhnya ni Allah berfirman, sesungguhnya apa-apa yang aku akan lakukan terhadap hamba-Ku adalah mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Maksudnya apa? Kalau kita boleh faham. Kalau kita bersangka baik dengan Allah, Allah bagi kat kita. So kenyataan ini bermaksud hendaklah kita sentiasa mengharapkan kurniaan dan rahmat daripada Allah SWT. Janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmatnya. Sememangnya kita adalah pendosa dan kita meyakini bahawa segala dosa dan perbuatan kita itu pasti akan dibalas. Namun begitu, janganlah sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Maksudnya apa? Allah ni ikut sangkaan kita. Sebab tu kena sangka baik. Kita jangan sangka buruk. Walaupun kita nampak keadaan tu dah buruk. Macam dah habis dah ni, teruk dah ni. So, sales jatuh ke kan, business drop ke. Jangan sangka buruk. Sebab tomorrow, hari ni pasti berakhir, esok pasti akan datang. Dengan izin Allah panjang umur kan. Jadi hari esok tak mungkin sama dengan hari ni. Kan? Yang mana cerah pasti akan gelap, yang mana gelap pasti akan cerah. Tapi keyword dia sangka baik dengan Allah. Pasti akan dapat. Sangka baik dengan Allah. Baik guys. InsyaAllah. Penutup yang luar biasa. Sangka baik dengan Allah. Bila kita sangka baik dengan Allah, insya-Allah kita akan bersangka baik dengan orang-orang sekeliling kita juga. Yang mana gelap pasti akan cerah. Yang mana cerah pasti akan gelap. InsyaAllah. Ya, so faham sendiri lah. Faham sendiri. Itu je lah boleh cakap. Baik. Guys, kepada semua pendengar, kepada semua penonton, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Pejam celik kan. Tak sangka, especially yang tengah dengar. Mana tahu ada orang tengah dengar, tengah baring, tengah tidur, buka-buka dah subuh tak perasan tengah main lagi kan. Bahaya tu kalau tengah subuh tu, sebab podcast ni sejam lah. Maknanya dia tidur pukul 4. Lepas tu mulalah tidur sampai ke Zohor. Janganlah macam tu. Tukar habit. Baik. Jadi kepada anda yang rasa macam best apa semua kan, tolong komen, berikan feedback anda, apa yang anda nak kita discuss lagi. Apa yang ingin dibawakan dan macam-macam lagi lah. Terus follow TikTok Fadi Ghazali and then follow Facebook, semualah social media platform ada kat bawah ni. Nanti editor kita akan letak. Betul Emol Editor letak kita belanja sikit nama dia Emol. Tapi minta maaf lah dah berkahwin. Sebab bahaya. Satu kahwin satu. Satu. Okey, baik. Jadi terima kasih sekali lagi. Nak ingatkan kepada anda, jangan lupa untuk hadirkan diri anda ke Evolusi pada 18 dan 19 Jun ini. Kalau di IDCC Shah Alam kita buat offline. Setelah 2 tahun kita online, kali ni Tuan Fadi kata no, this time kita kena buat offline. Sebab offline dia bagi lagi dahsyat. Kalau anda suka dengar konten ini, kalau anda suka consume konten di podcast ini, percayalah ini tak sampai lagi 10%. Tak sampai lagi. Ini baru warm up. Jadi insyaAllah kita jumpa anda di Evolusi pada 18-19 Jun. Tuan Fadi ada apa-apa ingin dikatakan? InsyaAllah kita jumpa dekat Evolusi. Saya pun tak sabar nak jumpa semua dekat Evolusi nanti. Dia punya, saya boleh satu je dekat Evolusi ni. Itu plan kita lah dengan izin Allah. InsyaAllah. Perubahan berlaku dalam tempoh dalam training itu. 2 hari itu kita nak aim untuk perubahan. Alright. Fadil?
bawa satu kampung ke evolusi. Oh, baik. Jadi caranya mudah. Evolusi.my. Tekan je daftar sekarang. Buka internet, buka Google, kat phone pun boleh. Type evolusi.my. Nanti dia akan bawa ke satu landing page, ke satu website tu. Anda tekan daftar sekarang dan mudah. Kalau nak lagi mudah, DM saja Fadi Ghazali. Tuan Fadi kadang-kadang merajin. Dia akan balas. Kalau Tuan Fadi tak balas, tim kita dari Fun Evo pun akan balas. Dan sekali Fadil akan balas. Fadil akan balas. KPI. Oh, KPI dah sentuh KPI kan. Baik, terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Zack American. Saya Fadil Rasul. Dan saya Fadi Ghazali. Yes, Fun Evo Podcast signing out. Bye-bye. Assalamualaikum. Dapatkan tips kembangkan perniagaan anda di Podcast Fano Evo.